markah yang diperuntukkan untuk kertas 2 adalah sebanyak 100 markah. Banyak tu ya. Baik, kita lihat contoh soalan yang pertama. Okey, iaitu soalan bahagian A ni kita lihat namakan dua, okey kita lihat di sini. Namakan dua tokoh askar Melayu yang terlibat dalam penentangan tersebut. Penentangan apa? Dua batalion Regimen Askar Melayu terlibat dalam usaha mempertahankan tanah air ketika serangan tentera Jepun. Namakan dua tokoh askar Melayu. Ini senang je ni. Jawapan dia apa? Yang pertama iaitu Lieutenant. Ya, Lieutenant Adnan. Betul. Lieutenant Adnan. Ya, betul. Bagus. Lieutenant Adnan dan satu lagi. Seorang lagi Lieutenant Ada seorang lagi Lieutenant. Iaitu Lieutenant Ibrahim. Lieutenant Ibrahim. Lieutenant Ibrahim yang mana cikgu? Okey, kita tengok. Okey, iaitu kita nak jawab soalan yang B itu dulu. Jelaskan sumbangan tokoh seperti di 1A di atas. So, 4 markah. 4 markah bermaksud kamu berikanlah, okey, iaitu 2 fakta. 1 fakta berkaitan Lieutenant Adnan dan 1 huraian berkaitan Lieutenant Adnan. Dan 1 fakta berkaitan Lieutenant Ibrahim dan 1 huraian berkaitan dengan Lieutenant Ibrahim. Itu cara dia. Ya. Jadi, apa yang kita boleh buat iaitu kita sumbangan dia. Jelaskan sumbangan tokoh seperti di atas. Baik. Kamu mentionkan Lieutenant Adnan. So, kita tahu Lieutenant Adnan sebenarnya adalah terlibat dalam pertempuran. Okey. Terlibat dalam, kita kata sebagai terlibat dalam pertempuran. Di mana? Okey, pertempuran menentang tentera Jepun. Ya, tentera Jepun. Di mana? Di Singapura kan? Ya, iaitu di Bukit Candu. Betul. Okey, di Bukit Candu. Okey, tentera di Bukit Candu, Singapura. Di Bukit Candu, Singapura. Okey. Dan kita tahu pertempuran ini, ya, pertempuran okey, ini adalah pertempuran yang sengit. Okey, yang sengit. Maknanya yang telah menjulang nama Regimen Askar Melayu. Askar Melayu. Kita tahu kan sampai ke saat akhir pun, okey, tinggal dia sahaja dengan kawan dia pun, okey, still lagi Lieutenant Adnan, okey, berusaha untuk mempertahankan Bukit Candu tu. Memang hebatlah. Jadi ini pun sudah cukup 2 markah untuk Lieutenant Adnan. Begitu juga dengan kita boleh sambung dengan Lieutenant Ibrahim. So Lieutenant Ibrahim pula telah menyelamatkan 2,000 orang tentera bersekutu. 2,000 orang tentera bersekutu yang terperangkap. Yang terperangkap di kawasan pantai Johor. Ya. Jadi beliau telah dianugerahi pingat military cross. Jadi itu kejayaan yang telah dilakukan oleh Lieutenant Adnan dan juga Lieutenant Ibrahim. So cikgu pernah cerita benda ni dan Lieutenant Ibrahim ni telah menyelamatkan 2,000 orang tentera bersekutu. Tapi bukanlah dia seorang-seorang. Dia mengetuai pasukan dia lah. Kalau dia seorang-seorang selamatkan 2,000 orang tentera ni, kalah Rambo. Rambo pun kalah. Pernah tengok cerita Rambo tak? Pernah tengok filem Rambo? Filem Rambo First Blood, kemudian juga Rambo 2.
Rainbow Gangster cikgu. Bukan. Filem Rainbow di mana yang dilakukan oleh Sylvester Stallone tu, di mana dia seorang, okey, dengan bawa mesin gun, dia tembak semua orang kena. Semua orang tembak dia tak kena. Ah, okey. Ya. Orang tembak dia semua tak kena. Dia tembak orang semua kena. Dah hebat aja tu. Tak logik sangat cikgu dia. Kan. So Lieutenant Ibrahim ni bukanlah Rainbow ya. Kalau Rainbow tu melampau sangat. Kan. Semua orang dia tembak kena. Dia sendiri kan. Okey. Semua orang dia tembak kena. Semua orang lain tembak dia tak kena-kena. Kan. Hebat sangat tu. Kan. Jadi nombor 1 tu, okey, B. Okey, 4 markah di situ. Ini cara bagaimana untuk kamu pakai cheat. Kau ingat game? Pakai cheat code. Kalau pakai cheat code boleh lah kan. Okey. Okey. Baik. So, itu adalah yang B. Okey. Soalan yang C. Okey, sumbangan yang ditunjukkan oleh perwira askar Melayu. Okey, sumbangan yang ditunjukkan oleh perwira askar Melayu, okey, perlu dijadikan iktibar oleh generasi masa kini. Huraikan. Sumbangan yang ditunjukkan oleh perwira askar Melayu perlu dijadikan iktibar oleh generasi kini. Huraikan. So, kita boleh mentionkan maknanya apa? Iktibarnya apa? So, dia minta iktibar sebenarnya tahu. Maknanya dia minta kamu mentionkan tentang iktibar. Apa itu iktibar? Pengajaran. So, berapa markah yang diberi? Iaitu 4 markah. So, bila 4 markah, kamu berikan 4. Okey, iaitu 2 fakta dan juga 2 huraian. So, bagaimana untuk kita buat? Okey. Okey. Okey, so kita boleh ambil ayat yang pertama itu. Okey, sumbangan yang ditunjukkan oleh perwira. Perwira askar Melayu. Perlu dijadikan iktibar. Untuk apa? Agar oleh generasi masa kini kan. Sumbangan yang ditunjukkan oleh perwira askar Melayu perlu dijadikan agar kita dapat mengekalkan ataupun menjaga kedaulatan ataupun mengekalkan kedaulatan negara. Okey. Kemudian kita boleh sambung, kita haruslah ataupun kita perlulah berani. Lieutenant Adnan dengan Lieutenant Ibrahim ni berani kan. So kita ambil iktibar itu. Kita perlulah berani mempertahankan tanah air. Air daripada dijajah. Ya, itu. Okey. Dan juga kita boleh buat selain daripada itu, kita perlu juga berusaha berani mempertahankan tanah air daripada dijajah, supaya keamanan negara dapat dikekalkan. Kita sambung lagi lah. Dikekalkan. Keamanan dan kemakmuran negara. Itu lagi baik. Keamanan dan kemakmuran negara. Negara dapat dikekalkan. So, itu iktibar yang perlu kita ambil. Yang kita boleh tulis. Sebenarnya iktibar banyak. Ya, iktibar banyak. Tapi kita nak ambil yang mana? Itu kamu kena setiap kali kamu ambil iktibar tu kamu kena huraikanlah. Kena huraikan dengan baik. Baik. Selain itu, kita kena buat apa? Kita perlu meningkatkan ataupun kita kata ayat yang baru ya, memperkasa. Kita perlu memperkasa perpaduan rakyat. Kita perlu memperkasa perpaduan rakyat agar dapat meningkatkan rasa
cinta. Ya, rasa cinta kepada negara. Jadi, okey, rasa cinta, semangat cinta pada negara ini, ya, semangat cinta akan negara, okey, iaitu mampu membawa, mampu melahirkan generasi yang sanggup berkorban demi negara. Tiga. Jadi inilah kita kata sumbangan ni, okey, dijadikan iktibar. So kita perlu berani. Apa iktibarnya? Kita perlu berani, okey, dalam mempertahankan tanah air, dan juga kita perlu memperkasa perpaduan rakyat supaya dapat meningkatkan rasa cinta kepada negara. Okey, baik. Dapat ke korang menulis ke? Menulis ke tak menulis? Okey, baik. So rundingan kali ini, okey, usaha yang dilakukan bagi menamatkan ancaman komunis. Namakan wakil yang terlibat mewakili Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu yang pasti. Yang pasti adalah siapa? Iaitu yang pasti adalah Tunku Abdul Rahman, betul? Dan juga kita boleh tulis kat sini, iaitu pertama, okey, iaitu Tunku Abdul Rahman. Kemudian yang kedua, kita tahu wakil daripada China. Wakil parti, okey, iaitu parti MCA, iaitu Tan Cheng Lock. Ya, Tan Cheng Lock. Dan satu lagi iaitu, okey, daripada, okey, seorang lagi iaitu David Marshall. So ada 3 orang kat sini, ya. Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock, dan juga David Marshall. Baik. Untuk bab 8 ini, okey, bab 8 pula, bab 6 ni, iaitu ancaman komunis ni, okey, sila kita kata sebagai kuasainya betul-betul, sebab tentang komunis ni antara topik yang kita kata popular lah. Okey, itu popular, Jepun pun popular untuk kita kata keluar dalam setiap exam SPM. So fahami betul-betul. Okey, dan tahun depan bila sesi akan datang, bila kamu belajar sejarah tingkatan 5, jangan dilupakan sejarah tingkatan 4 ni. Okey, sebab dia akan dibawa ke peringkat SPM juga. Okey. Baik, soalan yang B. Jelaskan perkara yang menjadi tuntutan, ya, daripada pihak Kerajaan Persekutuan Melayu terhadap PKM. Maksudnya perkara-perkara yang dijadikan tuntutan, perkara yang dituntut. Pahami soalan. Okey, kita tahu kedua-dua pihak ni ada menuntut masing-masing. Pihak Kerajaan Persekutuan dia menuntut PKM, dan PKM pun ada menuntut. So kita fahami soalan ni, perkara yang menjadi tuntutan daripada pihak Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu terhadap PKM. Maknanya apa yang dituntut oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. So kita tahu, okey, tengok kepada 3 markah, maka kita berikan 3 markah. So antaranya apa yang dituntut oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu yang pertama, dia meminta apa? Pihak Kerajaan Persekutuan meminta Chin Peng. Kita tahu Chin Peng, ya, Chin Peng dan membubarkan PKM. Membubarkan tu maknanya dissolve, maknanya kita kata tutup PKM itu, tidak lagi dibuat. Meminta Chin Peng membubarkan PKM. Satu. Kemudian juga, ya, lucutkan senjata, maknanya juga meminta PKM, PKM untuk meletakkan senjata. Dan yang ketiga iaitu juga meminta PKM menyerah diri. Begitu. So ada 3 perkara. Jadi persoalannya di sini, kepada para pelajar, macam mana nak jawab soalan ni, cikgu? Seolah-olah dia pendek-pendek ni,
Saya rasa macam boleh letak satu dalam satu ayat saja. Boleh ke tak boleh? So, kita tengok. Okey. So, bina ayat dulu. Bina ayat jawapan bermula dengan ayat soalan perkara yang menjadi tuntutan. Tuntutan daripada pihak kerajaan persekutuan tanah Melayu adalah meminta Chin Peng meminta kalau kamu nak panjangkan lagi boleh, kalau kamu rasa macam meminta Chin Peng membubarkan PKM macam pendek sangat je. Okey, kamu boleh panjangkan sikit, nampak sikit lah kita ni macam bijak sikit lah kan. Iaitu meminta Setiausaha Agung. Setiausaha Agung PKM iaitu Chin Peng membubarkan PKM. Itu. Nampaklah sikit kita macam benar-benar menguasai bab yang ke-6 ni. Okey, so bila kita panjangkan tu, okey, itu memang tak boleh. Sebaik-baiknya jangan tambah lagi. Sebab ayat tu dah panjang. Ya, ayat tu dah panjang. Jadi, kalau dua ayat ataupun dua fakta yang di bawah tu kamu boleh sambunglah. Contohnya macam, okey, macam ni. Selain itu, selain itu, kerajaan persekutuan juga, kita kata juga meminta, ahli ataupun anggota daripada istilah daripada PKM saja kan, kita minta anggota PKM ataupun Parti Komunis Malaya ni, Parti Komunis Malaya ataupun PKM, meletakkan senjata dan seterusnya menyerah diri. Menyerah diri. Gitu. So, dua poin yang terakhir boleh digabungkan. Jadi, ini melayakkan kita untuk dapat 3 markah. Okey. Jadi, paling penting, sebenarnya kita kena melatih. Kamu semua perlu melatih diri kamu untuk membina ayat-ayat yang baik. Ayat-ayat yang dikata, bukanlah ayat yang gramatis macam DM tu, bukan. Tak perlu gramatis pun, tapi ayat tu mestilah orang kata apa, kemas. Kemas, straight to the point. Jadi memberikan markah fakta yang cukup, barulah dapat markah yang lengkap, markah yang sempurna. Begitu. Kan? Jadi, itu bagi jawapan yang B. Okey. Baik. Kemudian soalan yang C. Okey, kita tengok soalan C. Baik, kita tahu bahawa rundingan tersebut menemui kegagalan. Rundingan tersebut menemui kegagalan. Apakah akan terjadi kepada negara sekiranya pentadbiran negara dikuasai oleh pihak PKM? Apa agaknya yang akan berlaku? Ini soalan kebat luar kotak ni. 4 markah kat sini. So, apa yang nak diberi? Bila soalan seperti ini, apa akan terjadi? Apa you expect? Kalau katakan PKM menguasai pentadbiran negara kita. So, kalau PKM kuasai negara kita, kita tahu bahawa negara kita akan mengalami apa? Iaitu akan kita kata sebagai negara kita ditadbir. Ditadbir secara pemerintahan komunis. Dan pemerintahan komunis. Jadi bila pemerintahan komunis, kita boleh expect bahawa rakyat akan menderita. Kita boleh teruskan dengan soalan-soalan kita, iaitu apa yang akan terjadi apabila negara kita dikuasai oleh pemerintahan PKM. So, negara kita akan ditadbir secara pemerintahan komunis.
maka rakyat akan menderita. Kenapa menderita? Kerana negara akan diperintah secara kejam ataupun diperintah dengan kejam. Kat sini dengan kejam. Ya, betul. Okey. Ya, betul. Ya, berlaku perbalahan antara kaum. Betul. Kemudian hak istimewa orang Melayu akan terhapus kerana komunis mahukan keselamatan hak. Betul. Kebebasan agama tidak dapat diamalkan kerana komunis tidak percaya agama. Betul. Maknanya, untuk soalan-soalan apakah yang akan terjadi, ianya tidak semestinya bergantung kepada skema tau. So, semua jawapan kamu yang menjawab soalan apa yang akan terjadi, itu dikira sebagai betul. Ini kelebihan soalan KBAT. Di mana, semua soalan yang relevan, semua jawapan yang relevan yang kamu berikan itu boleh diterima, untuk mendapat markah. So, kamu jangan sesekali untuk tidak berani memberikan jawapan. Kena berani. Kena berani untuk memberi jawapan. Ya, cikgu sokong macam berlaku perbalahan, pergaduhan antara kaum. Kerana apa? Kena mentionkan kerana apa. Begitu juga hak istimewa orang Melayu akan terhapus. Macam Muhammad Rafiq buat jawapan, Rafiq buat jawapan tu betul. Maknanya lengkap dengan kerana apa, dan sebagainya. Bagus. Jadi ini antara poin-poin yang telah kita bincangkan dan juga kamu ambil take note tentang perkara ini. Ya. Okey. Baik. Itu berkaitan dengan soalan yang ke berapa ni? Soalan yang kedua daripada soalan-soalan struktur ini. Baik. Kemudian kita pergi. Sebelum itu, korang semua dah habis exam kan? Ada lagi tak yang belum habis exam? Ada lagi tak yang belum habis exam? Kan? Tak ada Semua dah habis kan? Dah habis dah. Okey, baik. Bagus. Bukan apa. Takut ada yang masih exam lagi, kita kena beri tumpuan lah. Kita kena membantu rakan-rakan kamu yang masih belum exam lagi lah. Baik. Seterusnya, kita lihat, nombor 3. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. CLC. Ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Sekejap. Sekejap. Kita sambung. Jelaskan isu yang dibangkitkan. Isu yang dibangkitkan oleh CLC yang melibatkan pertikaian antara kaum di negara kita ni. 4 markah. Pertikaian antara kaum ni, antaranya yang pertama isu tentang apa? Iaitu tentang kedudukan istimewa. Isu yang dibangkitkan, isu kedudukan istimewa. Orang Melayu. Itu satu. Dan juga tentang kedudukan ekonomi. Kedudukan ekonomi orang Melayu. Ini berkaitan dengan pertikaian antara kaum lah. Kemudian betul. Rafiq, iaitu tentang warganegaraan orang bukan Melayu. Orang bukan Melayu. Dan satu lagi iaitu tentang pendidikan. Iaitu pendidikan yang kita tahu bahawa pendidikan vernacular. Jadi kamu boleh pilih mana-mana ini. So dia ada 4 isu tentang pertikaian antara kaum ini dan kamu boleh masukkan dia punya huraian. Sebab soalan tadi jelaskan isu yang dibangkitkan. So contohnya isu kedudukan istimewa orang Melayu, di mana kita boleh relatekan huraian dia dengan isu kedudukan istimewa orang Melayu, iaitu orang Melayu iaitu menuntut hak. Sebagai orang asal.
Okey, orang asal di tanah Melayu. Itu yang dituntut, isu kedudukan istimewa orang Melayu. Kalau kedudukan ekonomi, okey, iaitu di mana okey orang Melayu menuntut okey diberi hak ataupun kelebihan okey hak dalam bidang dalam bidang ekonomi. Okey, diberi hak dan diberi peluang. Ah, fakta je atau kena letak huraian sekali? Sebab soalan jelaskan. Kalau jelaskan, okey, boleh mana-mana pun boleh sebenarnya. Okey, diberi peluang dalam okey ekonomi, okey, dalam peluang dalam sektor ekonomi. Sektor ekonomi. Kewarganegaraan orang Melayu pula, dia menuntut hak supaya apa? Menuntut menuntut diberi kerakyatan. Diberi kerakyatan. Untuk orang-orang bukan Melayu. Manakala pendidikan pula kita tahu, pendidikan pula berkait rapat dengan apa? Berkait rapat dengan tuntutan. Supaya apa? Kerana pendidikan sedia ada, pada waktu itu, tidak menggalakkan perpaduan. Jadi perlu diubah dan dikaji semula. Jadi ini antara isu-isu yang dibangkitkan oleh CLC. Maknanya yang ini adalah fakta, yang ini huraian dia, yang ini fakta, yang ini huraian dia, yang ini fakta dan ini huraian dia, dan juga ini fakta dan ini huraian dia. So boleh pilih mana-mana. Sama ada kamu nak letak 4 fakta ataupun dua fakta dan dua huraian ke, boleh begitu. Okey. So ini adalah untuk soalan-soalan yang isu yang dibangkitkan oleh CLC yang melibatkan pertikaian antara kaum di negara kita. Okay. So that's why setiap kali soalan-soalan, macam cikgu kan, selalunya cikgu bila tengok satu soalan itu, cikgu akan lihat apakah fakta yang kita boleh buat, yang ini fakta kan, dan apakah huraian yang kita boleh kaitkan. So pandangan cikgu terbagi kepada dua, fakta dan juga huraian. Supaya apa? Supaya kita boleh buat ayat jawapan yang sempurna. So selalu buat macam tu. Bila kita buat macam tu, kita tahu ini fakta, ini huraian, ini fakta, huraian. Jadi memudahkan kita untuk menjawab soalan. Mudahlah untuk kita menjawab soalan kan. Kalau tidak, sukarlah untuk kita mendapat markah yang penuh. Itu penting. Ya. So itu berkaitan dengan isu yang dituntut oleh CLC. Okey. Dah ambil dah dia punya jawapan dia. Dah ambil Okey. Baik dah. Okey, baik, bagus. Jap cikgu. Okey, tak apa. It's okay. Okey. Okey. Okey, lagi sikit. Tak apa. It's okay. Take your time. Okey. Cikgu tengah cari tentang apa? Adakah benar, iaitu adakah benar ianya perpaduan kaum ini, apa kesannya daripada situ? CLC ni, adakah benar-benar ianya memberi kesan ataupun juga adakah ianya tidak ada kesan langsung tentang tentang perpaduan kaum ni, adakah ianya tidak memberi kesan yang baik? Jadi cikgu tengah tengok ada satu scene sebenarnya yang cikgu nak kongsikan pada kamu, iaitu baik.
Okey, baik. Kita lihat CLC ni telah berlaku sejak tahun 1951. So 1951, okey, berlaku isu-isu yang ini. So untuk apa mereka bincangkan? Untuk perpaduan kaum. Jadi dalam keadaan kita sekarang ini, selepas itu, adakah ianya terangkan usaha yang perlu dilakukan bagi mengekalkan perpaduan antara kaum di negara ini? Baik, terangkan usaha yang perlu dilakukan bagi mengekalkan perpaduan antara kaum ni. Okey, kamu boleh beri macam-macam. Okey, cuba berikan contoh usaha-usaha. Ingat langkah-langkah. Usaha ini langkah. Okey. Okey. So, kata Umar Rafiq, okey, menerbitkan filem dan drama yang mempunyai elemen perpaduan kaum dengan lebih banyak. Cikgu sangat setuju yang itu. Okey, ya. Betul. Sebab soalan kebat seperti ini sebenarnya dia tidak tertakluk kepada skema. So dia banyak cara, banyak kaedah. Contohnya macam tadi Rafiq bagi menerbitkan filem dan drama yang mempunyai elemen perpaduan kaum dengan lebih banyak. Betul? Betul? Gitu betul. Dan juga kita tahu iaitu selain daripada iaitu juga kita boleh berikan iaitu seperti Hari Satu Malaysia. Mengadakan mengadakan Hari Satu Malaysia. Yang melibatkan pelbagai kaum. Ya betul. Melibatkan pelbagai kaum di negara ini. Betul? Di negara ini. Betul. So, ini adalah antara usahanya. Selain daripada itu, mungkin kamu boleh berikan, sebab kita tengok ada 4 markah kat sini. Mungkin kamu boleh berikan 2 lagi. Berikan 2 lagi. Antaranya, selain daripada itu, iaitu seperti kita kata, iaitu mewujudkan pelbagai aktiviti, seperti sambutan bulan kemerdekaan ke kan, iaitu kita boleh seperti sambutan, kita kata melakukan ataupun mengadakan program, mengadakan program sambutan bulan kemerdekaan, sambutan bulan kemerdekaan. Bagi untuk apa? Untuk memupuk semangat, memupuk semangat, perpaduan dan cinta akan negara. Memperkasa aktiviti menyambut perayaan setiap kaum. Betul juga, menyambut perayaan setiap kaum, kan? Dan juga Rafiq kata memperkasa aktiviti aktiviti sukan dan rekreasi dalam komuniti, di mana kita tahu aktiviti ini aktiviti disertai oleh semua kaum. Jadi perkara-perkara inilah yang sebenarnya boleh mengekalkan perpaduan antara kaum. Macam Hari Milo ada Hari Milo. Hari Milo. Oh, ada Oh, okey. Korang nak tengok tak? Ada satu aktiviti yang dilakukan secara beramai. Ambil dulu. Kalau dah siap bagi tahu, cikgu akan tunjukkan satu video berkaitan dengan aktiviti yang dilakukan bersama-sama oleh semua kaum dalam satu filem. Okey. Kalau dah siap bagi tahu, nanti cikgu akan terus kepada perkongsian tentang satu video yang menunjukkan kita kata sebagai perpaduan antara kaum, iaitu aktiviti yang disambut, yang dilakukan bersama-sama. Dilakukan bersama-sama oleh kaum-kaum seperti sekejap. Okey.
Okay, iaitu orang Melayu, orang Cina dan juga kaum India bersama-sama melakukan aktiviti yang bersama-sama. Macam kelakar gila di sini. Okay. Siap screenshot. Aduh. Okey, Said Nabil. Okey, dah siap Okey. So kita akan nikmati satu okey, kita kata satu